Kerana risalah yang Nabi bawa bukan untuk orang Arab saja, untuk manusia seluruhnya. Walaupun dia cakap dengan sahabat di depannya orang Arab, tapi dia beritahu risalah ini, amanah ini bukan untuk kamu saja, untuk semua orang. Katanya, ittaqillah, taatlah kepada Allah. Bagaimana nak taat Allah, tuan-tuan? Bagaimana kita nak taat Allah? Nabi tak tinggalkan pesanannya begitu, tinggal pada kita untuk buat tafsiran masing-masing. Tidak. Dia diutuskan oleh Allah untuk menjelaskan semua yang Allah mahu kita lakukan dalam hidup kita. Sebab itu Rasulullah ingatkan, usikum bitaqwallah was-sam'a wat-ta'ah. Sam'a wat-ta'ah. Apa sam'a? Apa dia sam'a, tuan-tuan? Kalau dalam bahasa orang putih dia kata, listen and obey. Bagaimana nak mentaati Allah? Senang saja. Dengar baik-baik, kemudian ikut. Habis. Patuh. Kita dengar bukan tak dengar. Quran tiap-tiap hari kita baca, kita dengar. Tapi patuh tidak? Tidak. Allah suruh ikut Nabi, tak ikut Nabi. Allah suruh ikut sahabat-sahabat Muhajirin wal Ansar, tak mau juga ikut. Nak ikut yang kita suka, silakan. Esok kita mati, nanti Allah akan suruh kita minta pertolongan dari orang yang kita ikut. You tak mau ikut perintah Allah, you nak ikut apa yang you suka, jumpalah orang itu, minta dia tolong kau sekarang. Itu termasuk bukan perkara kecil, tuan-tuan. Perkara you taat kepada manusia lebih daripada Allah boleh membawa kepada syirik. Boleh membawa kepada syirik. Bukan perkara bid'ah saja, boleh membawa kepada syirik. Kerana kita tak boleh taat manusia lebih daripada Allah. Tak boleh taat pada nafsu lebih daripada Allah. Itu yang Allah beritahu pada kita. Ada manusia ittakhazu hawahu ilahan, yang ambil nafsunya sebagai Tuhannya. Apa nafsu dia suka dia buat, dia buat. Apa nafsu suka dia buat, dia buat. Walaupun bertentangan dengan firman Allah, dia tak kisah. Kita kalau mati, tuan-tuan, Allah tak tanya adat kita. Dia tak tanya. Dia tanya agama kita. Tapi kalau hidup kita lebih beradat daripada agama, kita takut kita mati nanti. Kita mati kerana adat, bukan kerana agama. Kalau kita mati kerana adat, bagaimana kita nak jawab firman soalan kubur munkar nakir? Ma rabbuka? You tak boleh jawab Allah. Ma dinuka? You tak boleh jawab Islam, kerana you pertahankan adat lebih daripada Islam. Allah redha kepada mereka kerana mereka redha kepada Allah. Wa'adda lahum jannatin tajri tahtihan anhar, tahtahan anhar khalidina fiha abada, zalikal fawzul azim. Begitulah Allah cerita kenapa Allah suruh kita ikut mereka, kerana golongan itu ialah golongan yang Allah redha, dan kerana mereka redha pada Allah, dan Allah sediakan untuk mereka syurga. Jadi kalau tuan-tuan nak masuk syurga, tak mau ikut apa yang Allah suruh ikut, jangan salahkan siapa di akhirat, melainkan diri kita sendiri. Apa yang ada dalam syurga, tuan-tuan dan puan-puan? Sungai-sungai. Kita sini pun banyak sungai, bukan? Tapi sungai syurga itu tak macam sungai sini, bukan? Sungai sini pun ikan nak hidup pun susah. Ya. Walaupun ada air, tak boleh nak minum. Ya. Cuba tengok cerita-cerita kalau orang itu tiba-tiba sampannya terbalik, dia terapung di atas lautan, artinya dia sedang terapung-apung
Di atas air dia tak boleh minum air tu. Lagi dia minum, lagi cepat dia mati. Duk cari haus nak cari air, tapi air keliling dia tak boleh minum, tuan-tuan. Nak tunjuk pada kita tengok bagaimana lemahnya manusia. Kalau you ikut mereka, Allah janji kamu akan masuk syurganya dan kamu kekal di dalamnya, dan Allah sediakan kejayaan, kemenangan, nikmat yang sangat banyak. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Kita percaya pada janji Allah tidak, tuan-tuan? Percaya tidak? Saya tak bawa kata-kata ulama di sini dia. Saya bawa ayat 100 surah Taubah. Senang ingat. 100. Kalau you ikut ayat ini 100% betul. Garanti betul. Ini ayat Allah, mana boleh tak betul. Dan cantik Allah letak dalam surah Taubah ayat 100. Berarti 100% betul punya. Tak susah hati lagi. Amalan kita tetap Allah terima, kerana amalan kita ikut wasabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Sahabat tak macam kita, tuan-tuan. Sebab itu Allah reda. Apa saja yang Nabi perintah, dengar, taat. Dengar, taat. Umat ini luar biasa, ibu dan bapa. Kalau you baca sejarah orang Bani Israel, sejarah Nabi Nuh, sejarah Nabi Ibrahim, sejarah Nabi Musa, sejarah Nabi Isa, dia pun ada umat. Tapi umat dulu, bila Allah perintah ke atas mereka melalui nabinya, walaupun Allah dah tunjuk macam-macam mukjizat, mereka masih minta lagi. Masih minta lagi bukti dari Tuhan. Sampai ada cerita orang Bani Israel minta kepada Isa, cerita kepada Musa, kalau betullah Tuhan itu ada, walaupun Allah dah tunjuk kuasanya, minta supaya Tuhan turunkan satu hidangan makanan dari langit. Al-Ma'idah. Nabi itu kata kepada mereka, saya akan minta. Allah bagi tahu, kalau aku turunkan hidangan dari atas langit kepada mereka, mereka derhaka lagi, aku akan azab mereka dengan azab yang tak pernah diazab kepada orang lain. Melampau. Allah dah bagi macam-macam tanda, minta lagi, tak bersyukur. Tapi umat Nabi dalam sejarah tak pernah minta apa-apa. Orang musyrikin yang minta, tunjuk bukti. Orang Islam tak minta apa saja. Nabi sampai sami'na wa ta'na, ikut. Alhamdulillah. Kita pun ikut juga sekarang kan. Ustaz, saya pun ikut. Saya dah buat ni pasal ikut lah. Ya. Tapi yang Allah suruh kita ikut siapa? Dia tak suruh ikut orang tua kita, tok nenek kita. Dia tak suruh ikut guru kita, imam kita. Dia suruh ikut nabinya dan sahabat-sahabat Nabi. Iaitu wasabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar wallazina tabauhum bi ihsan. Jelas tak bapak-bapak tentang ayat ini? Boleh salah faham tak kita? Agak-agaknya selepas hari ini, bila kita dengar ayat Allah ini, kita nak ikut siapa? Saya tak datang sini ajar tuan-tuan ikut saya. Tak pernah pun saya ikut saya tahu. Saya nak cakap semua 100% betul. Saya tak pernah cakap begitu. Saya hanya bawa ayat Allah supaya tuan-tuan faham apa yang Allah berfirman. Kalau tuan-tuan masih kurang faham, tak apa, sama-sama kita faham insya-Allah. Kalau dirasa oh ini ayat Allah susah nak faham ya, kita lihat ya, Nabi pula. Nabi pun oh susah, kita bukan Nabi, tak apalah. Kita lihat dulu ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman,